Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid? Okey, untuk hari ni kelas pelajaran Tauhid. Betul dah pelajaran Tauhid? Jadi cikgu nak perkenalkan diri dulu. Sebelum tu, nama cikgu ialah Nur Syuhada binti Ibrahim. Cikgu akan mengajak kamu untuk pelajaran Tauhid. Okey. Untuk kelas pertama kita kalau ikut tu minggu ni dah minggu kedua tapi kita baru ada kelas bersama. Jadi untuk awal ni kita akan perkenalkan dulu buku-buku yang kamu akan guna untuk kamu nak belajar. Kita tengok dulu buku Tauhid yang kamu akan guna. Okey. Kalau kamu tengok kita ada dua buah buku Tauhid yang kamu kena guna dan kamu dapatkan. Yang pertama ada yang buku color merah dan yang kedua buku color biru. Buku color merah tu ialah buku daripada sekolah kita, iaitu daripada haluan, dan juga yang color biru tu buku daripada Jabatan Agama. Lepas tu kamu akan guna sebuah buku tulis untuk kita nak tulis nota ataupun latihan. Okey, kita nak tengok dulu isi kandungan untuk buku. Kita akan tengok dia ada pelajaran pertama. Kalau kamu tengok dekat buku kamu muka surat 3, kita akan belajar Asmaul Husna. Asmaul Husna tu apa? Asmaul Husna tu ialah nama-nama Allah. Kita akan belajar 20 nama-nama Allah dekat situ. Seterusnya pelajaran kedua ada berkaitan dengan beriman kepada hari akhirat. Kita akan tengok tajuk kiamat, keadaan manusia pada hari kiamat, tanda-tanda kecil kiamat. Sampai habislah kita tengok satu persatu. Jadi sambung lagi dengan ada tajuk mati, perkara-perkara sam'iyat, alam kubur, dan sampailah ke syurga dan neraka. Okey, itu untuk isi kandungan buku yang color merah. Kalau kita tengok seterusnya buku yang color biru. Untuk color biru ni buku daripada Jabatan Agama. Penggal pertama kita akan tengok tajuk mukjizat, wali Allah, karomah, irhas, sihir, istidraj, ma'unah. Itu semua kita akan tengoklah satu persatu. Penggal kedua kita ada sama juga tajuk syurga, neraka. Okey, macam mana kita nak mula ni? Dah ada 2 buah buku kan? Okey, kita akan mula dulu dengan buku yang color merah. Kita habiskan satu-satu. Kalau banyak lagi kamu nak tengok buku nu, nak tengok buku ni kan? Jadi kita akan mula dengan buku yang color merah. Sebab kita dah minggu kedua ni, cikgu akan masuk terus hari ni untuk tajuk yang pertama. Okey? Okey, kamu boleh tengok buku teks yang buku color merah, boleh rujuk untuk cikgu bagi penerangan. Sekejap lagi kamu rujuk buku teks kamu. Okey. Kita tengok yang pertama. Sebelum kita nak masuk dulu berkaitan dengan Asmaul Husna ni, kita nak tahu dulu apa dia Asmaul Husna. Okey. Asmaul Husna, apa dia Asmaul Husna ni? Okey, Asmaul Husna ni ialah nama-nama Allah. Kita pun ada nama, mak ayah kita bagi nama, Allah pun ada nama. Okey, Asmaul Husna bermaksud nama-nama Allah. Berapa ada bilangan Asmaul Husna ni? Siapa? Berapa semua Asmaul Husna? Okey, bilangan Asmaul Husna ialah 99. Sesiapa yang menghafaz 99 nama Allah akan masuk ke syurga. Jadi, bagus tak kalau kita hafal Asmaul Husna? Bagus, dapat pahala, dapat masuk syurga. Kita dah tahu dah apa dia Asmaul Husna, nama-nama Allah. Kita akan tengok satu-satu. Dah kita tahu dah Asmaul Husna ni, kita tengok yang pertama.
Kalau kamu tengok rujuk buku teks kamu ada dekat muka surat 6. Kita masuk terus untuk tajuk yang pertama, Asmaul Husna. Okey. Apa dia tajuk pertama kita? Al-Hasibu. Kita sebut sekali lagi. Al-Hasibu. Sekali lagi. Al-Hasibu. Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang pertama kita akan tengok ialah Al-Hasibu. Apa dia maksud Al-Hasibu? Apa agaknya maksud Al-Hasibu? Okey. Apa maksud Al-Hasibu? Al-Hasibu artinya Allah yang maha menghitung. Menghitung tu apa? Kita kalau yang tak faham, apa dia hitung cikgu? Okey, menghitung tu ialah mengira. Al-Hasibu artinya Allah yang maha menghitung ataupun mengira. Okey, kita tengok lagi. Allah mengira setiap amalan dan perbuatan kita sama ada baik ataupun tidak baik pada setiap masa dan juga tempat. Jadi kita juga mesti menghitung diri sendiri sebelum dihitung ataupun dikira di hadapan Allah Ta'ala. Okey. Kalau kamu tengok kat sini, dia bagi tahu kata Allah mengira setiap perbuatan kita. Sama ada kita buat baik ataupun kita buat benda yang tak baik. Kat mana kita buat, waktu bila kita buat, semua Allah boleh nampak dan Allah boleh kira. Jadi, macam mana kita nak buat? Kita kena sentiasa menghitung diri kita juga ataupun mengira ataupun menilai apa yang kita dah buat hari ini. Kita banyak buat benda baik ataupun kita banyak buat benda yang tak baik. Kita kena tengok. Sebab apa? Allah boleh tengok apa yang kita buat. Apa yang kita buat semua Allah akan kira. Kira masuk dekat mana? Masuk kepada pahala dan dosa kita. Okey, ada lagi. Kita hendaklah sentiasa memperbaiki amalan kita ke arah yang lebih baik. Meninggalkan maksiat, menjauhi pergaduhan, memelihara aurat dengan sempurna. Kalau kita beriman dengan sifat Allah Al-Hasibu ni, kita kena sentiasa memperbaiki amalan kita ke arah yang lebih baik. Kita juga kena tinggalkan perkara-perkara yang tak elok, perkara-perkara yang Allah tak bagi buat. Kita kena menjauhi pergaduhan, memelihara aurat kita. Sebab apa? Allah tak bagi kita buat perkara yang tak elok, kita jangan buat. Kita buat perkara yang Allah suruh buat. Bila Allah suruh buat perkara yang baik, kita akan dapat pahala. Jangan buat benda yang Allah tak bagi buat. Sebab apa? Kita akan dapat dosa. Dapat dosa. Okey. Kita dah tahu dah apa maksud Al-Hasibu, Allah yang maha menghitung. Lepas tu kita nak tahu juga apa dia hukum beriman dengan Al-Hasibu. Apa hukum beriman dengan nama Allah? Hukumnya ialah wajib. Kita wajib untuk beriman dengan semua nama-nama Allah. Al-Hasibu, Al-Jalilu, Al-Karimu. Banyak lagi lah. Kita akan tengok. Apa hukum dia beriman dengan nama Allah ni? Ialah wajib. Okey. Cikgu ada juga buat untuk kamu lebih lagi nampak. Sebab dalam buku teks kamu tak ada. Tak apa, kamu boleh tengok nota yang cikgu buat. Antara bukti nama Allah Al-Hasibu. Antara bukti nama Allah. Allah ni berkuasa dalam menghitung, mengira. Kat mana bukti dia? Kita boleh tengok antaranya hari kiamat. Sebab adanya hari kiamat, nanti kita akan dihitungkan di padang mahsyar di hari kiamat nanti. Ada juga syurga, ada juga neraka.
untuk orang yang melakukan kebaikan, yang banyak buat pahala. Yang banyak buat benda yang baik dapat pahala banyak, dia akan dimasukkan ke syurga. Kalau dia banyak melakukan kejahatan di dunia ni, dia banyak buat benda yang tak elok, dia akan dimasukkan ke neraka. Seterusnya ada juga malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid ni buat apa ni? Raqib dan Atid yang buat apa? Yang mengira kita punya amalan baik dan buruk, yang mencatat amalan baik dan buruk kita, Raqib dan Atid. Itulah antara bukti nama Allah Al-Hasibu. Adanya perkara-perkara ni, adanya hari kiamat, adanya syurga, adanya neraka, adanya malaikat Raqib dan Atid. Itu antara bukti nama Allah Al-Hasibu. Okey. Ada lagi, kalau kita ni beriman dengan nama Allah Al-Hakibu, kita juga akan takut untuk melakukan maksiat. Kita akan banyak berzikir dan melakukan banyak amalan sunat. Kita juga akan melafazkan syukur dengan apa yang kita buat. Melafazkan syukur dengan setiap nikmat yang kita dapat, kita kena bersyukur. Apa Allah bagi kat kita, kita bersyukur sebab ada orang yang tak dapat. Kita masih lagi Allah bagi nikmat. Kita kena sentiasa bersyukur. Sentiasa berusaha untuk menjadi lebih baik. Itu semua antara bukti-bukti nama Allah Al-Hasibu lah. Antara kesan-kesan kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Hasibu, kita akan sentiasa tenang. Kita akan sentiasa rasa dikasihi oleh Allah, dapat pahala. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena sentiasa melakukan perkara yang baik. Jangan buat perkara yang tak boleh buat. Okey. Sebelum kita nak masuk kesimpulan untuk Asmaul Husna Al-Hasibu ni, cikgu ulang balik sikit. Apa dia maksud Asmaul Husna tu? Okey, Asmaul Husna maksudnya nama-nama Allah. Hari ni kita masuklah tajuk yang pertama, iaitu nama Allah Al-Hasibu. Apa dia maksud Al-Hasibu? Okey, Al-Hasibu artinya Allah yang Maha menghitung. Apa dia maksud Al-Hasibu? Kita sebut lagi. Al-Hasibu artinya Allah yang Maha menghitung. Allah menghitung apa dia? Menghitung segala yang kita lakukan di dunia ni. Menghitung ataupun mengira apa amalan yang kita buat. Tak kiralah perkara tu baik ataupun perkara tu tak elok. Perkara yang jahat, Allah akan kira juga. Kalau perkara baik akan dapat pahala, perkara yang jahat akan mendapat dosa. Okey, kesimpulannya dekat sini, Allah itu ialah sebaik-baik penghitung di dunia ini dan di akhirat nanti. Siapa dia yang sebaik-baik penghitung ni? Allah Ta'ala. Dialah sebaik-baik penghitung di dunia dan di akhirat nanti. Dengan kita mengamalkan ataupun kita beriman dengan nama Allah Al-Hasibu, kita akan dapat menjadikan kita sentiasa berusaha mendapatkan kebaikan, pahala dan menghindari dosa. Kita berusaha dapat pahala dan kita menghindari dosa, mengelak daripada melakukan dosa. Boleh faham tak? Maksud Al-Hasibu, Allah Maha menghitung setiap amalan manusia. Okey? Kalau ada yang tak faham, nak tanya apa-apa, boleh call ataupun WhatsApp cikgu. Dan terima kasih. Kita berjumpa lagi di dalam kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.